الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله العظيم. InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah memberikan, mengurniakan rahmat kepada kita dengan bacaan Al-Quran, dengan segala kebaikan, mengikut panduan daripada Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita seharian. Alhamdulillah, kita pada hari ini, pada 1 April, kita sama-sama kita ingin melihat surah baru, untuk emosi baru, untuk semangat baru. Bercakap tentang surah Yusuf, surah yang ke-12, surah yang amat-amat penting untuk kita hadam pada hari ini. Jadi apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini kita akan mulakan, kita ada 4 siri. 4 hari kita akan bincang tentang surah Yusuf yang panjang 111 ini. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada apa-apa komen tentang surah Yusuf ni? Ustaz kalau menghafal ke atau membaca surah Yusuf ni, apa perasaan Ustaz? Saya tengok surah Yusuf ni satu surah yang sangat baik untuk diamalkan, untuk dijadikan silibus bagi setiap keluarga. Silibus setiap keluarga ya. Kerana surah Yusuf ni kata para ulama dia sesuai dibaca untuk orang-orang yang ada masalah. Tengah sedih, tengah kemurungan, ada masalah, diuji tempat kerja dan sebagainya. Maka surah Yusuf menjadi berita gembira. Berita gembira. Dan sekarang ini kita sebenarnya ada murung sikit pasal kita kena duduk kat rumah kan untuk hari yang ke-15 ya. Kita kena sambung lagi. Jadi tepatlah ni surah Yusuf ini. Tuan-tuan, kita nak memahami, melihat, tapi kita mulakan dahulu dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita nak baca, kita nak faham, kita nak beramal dengan kandungan daripada Al-Quran itu. Itulah objektif bagi Malaysia Quran Time kita yang musim kedua ya. Kita boleh cakap musim kedua lah Ustaz ya. Pasal ini dah kepada surah-surah baru. Baik Ustaz, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz ya. Kalau kita baca daripada surah Al-Fatihah ini, kita mengingatkan kembali kepada Allah, memperkenalkan siapa Allah pada ayat 1 hingga ayat yang keempat. Allah memperkenalkan kita ini hamba dan kita ini nak ikut kepada jalan orang yang Engkau beri nikmat Ustaz ya. Jadi salah satu daripada individu tersebut adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf satu-satunya kisah yang hampir lengkap, amat panjang. Kalau kisah Nabi Musa itu sikit-sikit, tetapi kalau katakan surah Yusuf ini berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita nak melihat sebenarnya tuan-tuan ya, kata seorang penulis Dr. Fuad Al-Aris, dia kata bahawa surah ini bercakap tentang fenomena kejiwaan seperti cinta dan benci, tergila-gila, tipu daya, rindu, kehilangan, penantian dan harapan, keputusasaan, keteguhan, tekad, ketergesaan, kesedihan, kesunyian, penyesalan, banyak ni, permintaan ampunan dan lain-lain.
Jadi tuan-tuan, kita nak membaca surah Yusuf ya. Surah Yusuf ini apakah sinopsis bagi surah ini ataupun bahagian awal ini kita akan berkenalan tentang pembukaan ustaz ya. Dan kemudian kita akan berkenalan dengan mimpi Nabi Yusuf. Ya, mimpi Nabi Yusuf ini Nabi Yusuf anak bercakap dengan si ayah dan kemudian selepas itu ada komplot. Ada komplot, kait istilahnya, dan kemudian diikuti dengan bagaimana beliau dimasukkan ke dalam jubah, ke dalam perigi buta katanya ya, dan bagaimana beliau sampai ke sebuah kawasan, ada orang kata istana, ada orang kata tempat yang mewah, dan pada waktu itu ada godaan dari seseorang. Ustaz ya. Jadi hari ini insya-Allah tuan-tuan yang berada di rumah kita akan membaca sampai ayat 32. Bagi bahagian pertama ini kita akan baca sampai ayat 18. Ustaz ya. Tapi kita baca dahulu sedikit 1 hingga 7 agar tuan-tuan di rumah dapat sama-sama membaca. Sediakan mushaf masing-masing pada halaman yang ke-235. Halaman 235, dan bagi yang belum ada lagi ataupun tak sempat ambil mushaf, boleh download muat turun Smart Quran. Ya, Smart Quran surah Yusuf pada muka surat 235. Baik Ustaz, kita baca dulu ayat 1 hingga 7. Okay, silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sidang penonton yang dimuliakan Malaysia Quran Time. Sama-sama kita beralih kepada surah Yusuf. Satu-satunya surah yang menceritakan perihal Nabi Yusuf daripada awal sampai kepada akhir. Antara satu surah yang cerita secara sempurna tentang kisah perjalanan hidup Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Betul kata para ulama, sesuai dibaca ketika dalam keadaan kita musibah. Dalam keadaan surah ini pun diturunkan, antaranya riwayat menyebut seperti tafsir dalam Zilalul Quran sebut antaranya ialah ketika zaman sedih. Betul. Dan ayat ini ayat Makkiyah, iaitu zaman Mekah, zaman sebelum hijrah. Nabi yang sedih. mana ya, umat Islam tak ramai lagi, ditindas, diboikot. Maka turun surah ini menjadi berita gembira buat Nabi SAW dan para sahabat. Dan ia sebenarnya Ustaz pada Amul Huzun, tahun kesedihan. Kepergian isteri Nabi pada Abu Talib pun meninggal. Ini orang penting ni ya. Dan kemudian di akhir di Mekah itu memang tekanan terlampau kuat ya. Jadi itu sebabnya bila ada ulama kata bahawa ayat ini panjang-panjang macam Madaniyah ya, tetapi diturun di Mekah ini agar Nabi boleh mengikut cerita alunan tersebut, akhirnya mengubat hati Nabi. Juga untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Mari Ustaz, kita mulakan 1 hingga 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Ya, apakah yang ada di sana ya? Sekarang ini kita sama-sama melihat kepada ayat tadi, kita nampak bahawa betapa indahnya Ustaz ya. Indahnya ada di online itu, Mardiah Ali kata alhamdulillah terasa diri amat kerdil ya. Memang Ustaz ya, bila kita mendengar ayat Al-Quran ini, ia sebenarnya memberi ketenangan ya, ketenangan, dan inilah ayat yang diberikan pada Nabi ya, diberikan pada Nabi untuk kita sama tuan-tuan mengambil pelajaran ya. Allah cakap tilka ayatul kitabil mubin pada ayat yang pertama selepas alif lam ra, saya tak tahu, Allah yang tahu apa maksudnya itu. Allah memberikan kitab ini dengan penerangan yang nyata. Allah menurunkan Quran ini, Quranan itu maksudnya sesuatu yang dibaca berulang kali Ustaz ya. Jadi kalau kita ada mushaf di rumah, kalau jarang baca, itu tak dinamakan Quran yang sebenarnya kan. Quran ini sesuatu yang dibaca berulang kali, Arabian, baca dalam bahasa Arab, ada orang kata baca bahasa Melayu pun cukup ya. Yang bahasa Melayu itu terjemahan ya. Tetapi Quran yang asalnya adalah dalam bahasa Arab, agar cara berfikir kita, akal kita ni berfikir aras tinggi Ustaz ya. Biasa orang cakap kalau pergi sekolah berfikir aras tinggi. Kalau orang baca Quran, faham Al-Quran ini tuan-tuan Ustaz ya, sebenarnya dia membawa aras tinggi tersebut. Ini pengenalan daripada surah Yusuf, dan selepas itu Allah bercakap tentang ahsanul qasas, sebaik-baik kisah ya. Pasal ada orang yang tak tahu tentang perkara ini, Nabi tak tahu, Allah beritahu dalam surah ini. Pada ayat yang keempat kelima itu, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, ini cerita tentang seorang anak bercakap pada seorang ayah. Ini pelajaran untuk saya lah ya, di mana kena ada hubungan komunikasi dengan anak, dan dalam hal ini Yusuf, Nabi Yusuf, dia bercakap pada ayahnya, ya abati, wahai ayah kesayanganku. Ini memang rapat betul Ustaz ya. Benar. Nabi Yusuf memang rapat sangat dengan Nabi Yaqub alaihissalam ya. Bagaimana kita pernah baca surah Luqman hari itu. Ya betul. Juga Luqman juga memanggil dengan perkataan yang ya bunayya ya, dengan anak kesayangan. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini adalah sunnah ataupun amalan yang kita boleh ambil ya. Anak bercakap baik-baik dengan ayah, ayah bercakap baik dengan anak ya. Dan kata beliau, dia nampak ada 11 kaukaban wasyamsu wasyamsa wasyamsa, dan matahari dan bulan. Kalau kita belajar bahasa Arab Ustaz ya, kalau syams itu dia adalah perempuan ke lelaki, muzakkar ke muannas? Kalau Ustaz macam ingat lagi lah kan. Okey, sebenarnya kalau matahari, saya ingatkan matahari ini lelaki, rupanya dia adalah muannas, perempuan, lambang kepada mak dalam satu tafsir, dan qamar ini lambang kepada muzakkar, iaitu ayah. Maksudnya mak, ayah dan juga 11 orang. Seorang lagi itu siapa? Inilah Nabi Yusuf ya. Ini yang diceritakan di hujung nanti ya. Tapi ideanya ialah semuanya sajidin. Tuan ya. Jadi Nabi Yusuf bercakap kepada ayahnya, bagaimana ayah bercakap pula? Ini ayat yang kelima. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu, mereka akan membuat tipu daya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, tentang jealousy, tentang komplot adik-beradik ini Ustaz ya, sebenarnya benda ini telah dirakamkan seawal daripada Nabi Adam, Qabil dan Habil. Dalam surah Yusuf ini kita jumpa sekali lagi. Nak ceritanya ialah bahagian yang tak puas hati dalam adik-beradik ini adalah suatu perkara yang boleh berlaku. Tetapi bagaimana ayah handle? Ya, kalau ayah handle begini, dia kata jangan cerita. Pasal apa? Pasal cerita ini melambangkan suatu kelebihan. Dan dia tak cakap bahawa si abang adik yang bersalah. Yang menyebabkan perkara ini adalah syaitan yang menjadi musuh yang nyata, yang mengganggu kepada hubungan adik-beradik. Kalau adik-beradik kita tuan-tuan ada yang tak kena tu, itu pasal ada syaitan yang meniupkan was-was di dalam kehidupan. Dan pada ayat yang ke-6 itu saya nak highlight sikit ya kepada tuan-tuan untuk pelajaran saya juga.
Nabi Yakub menyatakan kepada Nabi Yusuf ini, dan demikianlah Tuhan memilihmu untuk dan mengajarkanmu sebahagian daripada takwil mimpi dan menyempurnakan kepada keluarga Yakub sebagaimana telah disempurnakan nikmatnya kepada kedua orang datukmu. Ceritanya Nabi Yakub nampak potensi si anak. Kena cakap ketika anak tu tengah takut-takut ya, tengah tengok apa yang berlaku ni, si ayah beritahu kamu ada potensi. Yang pertama, kamu telah dipilih. Yang kedua, ataupun yang pertama dipilih, kamu telah ada potensi diajar oleh Allah, dan yang ketiganya kamu meneruskan legasi kejayaan Ibrahim wa Ishaq. Jadi ustaz ya, ceritanya nak bawakan anak tu fikir jauh ya. Itu nasihat si ayah, dan inilah percakapan si ayah bersama dengan si anak. Kemudian berlakulah komplot. Dekat ayat mana? Mari kita sambung pada ayat 8 hingga 18. Tuan-tuan yang berada di rumah, mari kita sambung ayat 8 hingga 18, cerita komplot. Kait daripada adik-beradik Nabi Yusuf. Saya ingin bacakan ada komen daripada penonton. Pertama, Khairiyah Abdullah Al-Haj. Dia kata jealous dan komplot adik-beradik ada dalam Al-Quran. Maka benar. Betul. Berlaku hasad dengki daripada adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Kerana dia kata apa? Kata ayah ni dah lebihkan kepada Yusuf ni daripada kami semua. Takkan kami besar, kami ramai. Okey. Benar. Ini satu konspirasi jahat, rancangan jahat ingin nak membunuh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ataupun membuangnya. Maka kita baca ayat seterusnya daripada surah Yusuf, sambungan daripada ayat ke-8 sampai ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن
نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya kepada Ustaz. Terima kasih kepada kita sama-sama melihat kepada ayat yang ke-8 sebentar tadi. Apabila kita tengok ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kitalah golongan yang kuat, sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Dia ada apa, membawang kepada ayah dia lah Ustaz. Okey, adik-beradik, anak beranak kita ni pun dia pandai juga membawang ni ya. Jadi ini perkara yang kita tengok pada surah Al-Hujurat, perkara ini tak dibenarkan ya. Tapi biasalah dia berborak-borak, dia kata oh kami ni usbah, kami ni kuat. Dan perkataan ini juga yang digunakan pada ayat 14 apabila nak bercakap kepada si ayah, bila nak bawa Nabi Yusuf ini keluar, dia kata kami ni usbah, kami ni kuat. Kan dia guna lagi perkataan itu berkali-kali nak beritahu bahawa mereka ni lebih wajar mendapat perhatian. Kalau Dr. Fuad ini dia menyatakan cinta ayah sebagai alasan mereka nak dapatkan, nak buat sesuatu ini sampai nak awalnya nak bunuh ya, tapi ada salah seorang kata tak payahlah kan, kita tinggalkan dia saja dalam perigi sebagaimana yang kita baca sebentar tadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, sebenarnya bila kita melihat perkara ini, ayat ke-9, idea untuk membunuh tadi, sampai membunuh sekali, dengki ataupun jealousy, hasad dalam keluarga ini, dia sampai begitu sekali ya. Di Facebook tadi ada yang kata Syakina Sabtu kata, adakah ini satu pengajaran juga kepada ibu bapa agar jangan terlalu melebihkan anak antara satu sama lain. Jadi memang salah satunya lah kan. Tetapi salah satu perbincangan tentang Nabi Yaakob ini, Nabi Yusuf Bunyamin ini, dua orang ini, dia anak yang hujung sekali. Jadi ayah ini, dia waktu muda, dia punya semangatnya itu, dia lebih strict lagi Ustaz ya. Itu dia punya psikologi dia. Tapi bila dah lewat umurnya ya, kalau katakanlah saya ke Ustaz ya, kalau kita berumur lagi Ustaz ya, dia makin lama dia makin berhikmah, makin lembut ya. Jadi mungkin di situ psikologi yang berbeza ya. Dulu ayah kalau katakan lambat 1 minit kena marah contohnya lah kan. Okey, tapi sekarang ni kalau 2-3 minit tegur juga, tapi cara menegurnya berbeza ya. Jadi di sini memang kita tidak boleh membeza-bezakan, itu yang terbaik yang kita boleh laksanakan, tapi kita juga perlu uruskan jealousy ini. Maka dalam ayat yang ke-11, qalu ya abana malaka la ta'minna. Kalau kita tengok kat situ Ustaz ya, Ustaz baca tadi la tak macam mana Ustaz baca balik ayat 11 tu? Kebetulan ada penonton kita Mu'ji Sayuti berkenaan bacaan Ishmam, dan sahabat saya Ustaz Tarmizi Abdul Rahman juga sedang menonton sekarang. Kita terang sikit berkenaan dengan apakah hukum pada kalimah la ta'manna pada ayat yang ke-11. Sebab mungkin ada penonton perasan bila saya baca, saya ada buat isyarat memuncungkan mulut seperti la ta'manna ala Yusuf. Kalau kita lihat dalam perkataan ini pada la ta'manna, di atas huruf mim itu ada tanda disebut sebagai diamond Ustaz. Tanda isyarat itu, tanda itu merujuk kepada bacaan Ishmam. Bacaan Ishmam ataupun bacaan disebut sebagai raum. Iaitu asal kalimah ini adalah ada 2 nun. La ta'manuna, asal kalimah ini. La ta'manuna, asal kalimah ini. Lalu apabila dibaca dengan idgham, dibaca dengan gunnah, diidghamkan, dengan baca dengan satu nun ditasydidkan, maka isyarat kepada asalnya nun tu bagi depan. La ta'manuna, apabila dibaca dengan ismam la ta'manna, dimunculkan isyarat kepada nun tu yang berbaris di hadapan, dibaca dengan ismam.
memuncungkan mulut tanpa mengubah suara. Ada juga yang baca Ustaz, la ta'man, bunyi lain suara. Bunyi lain, La ta'maun, bukan maun. Dia hanya isyarat sahaja. Isyarat. Maknanya kalau orang baca ini untuk orang yang celak. Kalau orang yang buta, maksud dia tak nampak, kita nak baca isma tak isma pun dia tak perasan. Tapi kalau baca ini diisyarat kepada nun yang berbaris di depan, maka dibaca dengan ismam. La ta'manna ala Yusuf. Disebut dalam sebuah dalilnya, wal ismamu ma'al gunnah. Ismam itu berserta dengan gunnah. Sepanjang gunnah itu kita boleh memuncungkan mulut kita. Itu sedikit tentang kita lihat apa yang saya perhatikan tadi, bermula daripada konspirasi, bermula daripada hasad dengki tadi. Hasad dengki. Bahayanya hasad dengki sehingga boleh bawa kepada pembunuhan. Ini yang berlaku dalam sejarah kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Betul. Dan dengki itu tadi pasal dia tengok si ayahnya lebih sayang kepada Yusuf ya. Jadi kadang-kadang cara nak mentafsirkan ayah lebih sayang, mak lebih sayang ini dia permainan perasaan Ustaz ya. Kerana soal hati. Soal hati ni kadang-kadang benda yang kita tidak mampu untuk nak ditaklifkan. Sayang berlebih banyak mana sayang orang ni, sayang orang ni sebagainya. Tapi adil tetap perlu diberi perhatian ya. Jadi itulah pelajaran yang kita boleh ambil peringkat awal ini tentang pengurusan keluarga ya, bagaimana pengurusan hati bagi si anak ya, dan psikologi menguruskan perbezaan-perbezaan itu perkara yang perlu kita belajar, dan inilah salah satunya yang kita nak sambung selepas daripada kita berehat sebentar. Nanti kita nak menyambung bagaimana perjalanan Nabi Yusuf ni Ustaz ya. Maksudnya tadi tak jadi nak bunuh tapi diletakkan di dalam jub istilahnya, iaitu perigi, lebih kurang perigi buta lah. Letak kat situ. Apakah yang berlaku selepas ini? Kita akan bersambung kembali selepas kita berehat dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu lagi kita di dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 dalam surah Yusuf. Kita sudah pun melihat kepada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 sebentar tadi tuan-tuan ya. Dan Ustaz ya, kalau boleh kita nak pasakkan sekali lagi ayat 18 ini pasal perkataan Nabi Yakub itu bila anaknya ini bawa komis, baju darah tipu. Berita musibah besar. Berita musibah tu ya. Apa reaksinya? Perkataannya itu fasabrun jamil ya. Maksudnya adalah sabar yang cantik. Pasal ada orang sabar Ustaz ya tapi tak cantik. Muka dia jadi begitu kan. Tapi kalau sabar yang cantik adalah sabar di mana tuan-tuan? Mukanya masih lagi okey dan akhlak masih okey, dan doa inilah, perkataan inilah yang kita nak pasakkan betul-betul di dalam diri kita, kerana yang menolong sebenar-benarnya kalau ada berita yang tak kita sangka-sangka adalah daripada Allah. Sila Ustaz, kita sama-sama baca dengan tuan-tuan yang berada di rumah ayat ke-18 dahulu. Fasabrun jamil, kita mula daripada awal. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Fasabrun jamil, peringatan perkataan daripada Nabi Yaqub untuk amalan kita, tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, iaitu sebenarnya Nabi Yaqub ini dia ada sesuatu. Kalau kita tengok di sini ni dia kata apa? Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Dalam bahasa kita sekarang ni, kamu je yang tengok benda ni baik, nafsu kan? kamu je Nafsu kamu. Jadi si ayah sebenarnya tahu tentang psikologi anak. Apatah lagi kalau darah tipu tadi itu. Ayah tahu lenggang-lenggok, cara bercakap dan sebagainya. Dan kalau kita perasan tuan-tuan, kalau ustaz ya, kalau kita tengok ayah dia dah cakap tadi nanti kena makan serigala apa sebagainya. Si anak tu bila bawa alasan ni sama pula tu. Jadi nak ceritanya bahawa apa? Biasanya orang menipu ni dia kalau dia bawa alasan tu dia berulang-ulang. Kes tu berulang-ulang. Sama je cerita dia kan, pasal orang menipu ni bukan senang nak menipu. Pasal yang menariknya ustaz. Ya. Dia letak Nabi Yusuf dalam satu perigi. Ya. Kemudian dia ambil baju Yusuf, dia berlumurkan darah. Kemudian serah kepada Nabi Yaqub ayahnya. Ya. Yang menariknya riwayat menyebut Nabi Yaqub seolah bertanya balik kepada abang-abangnya yang buat konspirasi tadi. Baiknya serigala tu dimakan Nabi Yusuf, disuruh pecah baju dulu baru dia makan Nabi Yusuf. Sebab baju elok, bawa baju elok. Takkanlah binatang makan tu suruh pecah baju dulu kan. Maka betul. Kalau kita tengok ayat wama anta bimu'minin lana pada ayat 17 tu. 17 ya. Wama anta bimu'min. Engkau tentu tidak akan percaya pada kami walaupun kami berkata benar. Seolah dia telah menzahirkan kebodohannya melalui kesalahan yang dia buat. Dia dah tahu dah bahawa ayah tak percaya kan, benar. Dan perkataan-perkataan yang ada ini tuan-tuan sebenarnya ustaz ya memang menjelaskan psikologi orang menipu. Dan ustaz ada tambahan lagi? Betul, kalau kita lihat ayat 18 yang ustaz minta baca tadi tu, ayat begitu hebat. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Begitu juga kita bila kita kena musibah, kita kata sabar itu indah. Sabar itu indah. Kita ambil perkataan ni, kita terjemahkan sabar itu indah kerana Allah Taala tempat kita minta pertolongan. Musta'an. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, mari kita teruskan bacaan kita, nak tengok babak seterusnya ayat 8 ataupun 19 hingga 22 ustaz ya. Kita nak sampai ayat 32 tapi kita tengok dulu babak di mana diambil oleh pedagang, dijual, harga macam mana, ayat 19 hingga 22. InsyaAllah sama-sama kita menyemak, kita membacanya daripada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-19, dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya, dia berkata, oh gembiranya ini adalah seorang ghulam, seorang anak muda kecil, ya, maksudnya belum lagi besar, tuan-tuan, ya, ini istilah ghulam yang digunakan. Dan wa asarru bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Ayat yang ke-19 itu, dan diikuti oleh ayat yang ke-20, iaitu dan mereka menjualnya dengan harga yang rendah. Ustaz, ya, dengan beberapa dirham saja. Itu sebabnya kalau kita tengok cerita ini, dah jauh daripada keluarga, dah jauh daripada adik-beradik, dalam telaga, diangkat. Ingatkan diangkat itu tadi dah okey kat keluarga, up, kemudian pergi dalam telaga, down, dah diangkat balik, up, rupanya down balik, kena jual kat pasar, Ustaz. Ya, beberapa dirham. Rasanya Ustaz kita tak pernah dijual lagi, Ustaz, ya. Ustaz pernah kena jual? Darahim, maksudnya beberapa dirham yang boleh dibilang, mana harga yang murah sangat. Murah sangat. Jadi macam bercakap tentang dijual ini sebagai satu nampak macam hina lah, ya. Tetapi rupa-rupanya up and down dalam hidup Nabi Yusuf ini, tuan-tuan, sebenarnya adalah dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah nyatakan pada ayat yang ke-21 itu, apabila Allah menyatakan, demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Banyak manusia tidak memahami tentang jalan hidup, ya. Kadang-kadang dia dapat sakit ataupun katakan bisnes tak jadi. Sekarang Ustaz, ya, masa COVID-19 ni banyak bisnes yang tak jadi, kan. Ada yang gaji tak ada yang ayah pergi, mak pergi. Jadi perkara-perkara up and down ini sebenarnya ramai manusia tak tahu pun apa perkara yang ada di hadapan, ya. Tetapi kalau kita betul-betul beriman, dan kalau kita tengok ayat 22 itu, Nabi Yusuf jadi dewasa. Bila jadi dewasa ini, Allah cakap, Allah bagi dia ilmu, bagi dia hikmah, wa kadzalika najzil muhsinin. Ini adalah yang diberikan pada orang yang suka buat baik. Orang buat baik ini, walaupun tuan-tuan sekalian, anak-anak ini, walaupun dia ada orang adik-beradik tak suka ke apa ke, kalau tuan-tuan di pejabat ke ada orang tak suka ke apa ke, tapi kita tetap buat baik, ihsan, Allah akan beri banyak ganjaran, ya. Salah satu dalam ayat ini adalah hukman wa ilma, hikmah dan ilmu. Jadi dah sekarang ni Nabi Yusuf ni dah dewasa, dah bijak, dah pandai apa sebagainya. Babak seterusnya, ya, pasal dia duduk di dalam satu rumah penguasa, Al-Aziz. Apa yang berlaku? Ustaz, mari kita sambung pada ayat 23 hingga 32. Okey, sedang penonton yang dimuliakan, ada satu kisah yang cukup menarik, dan juga kisah yang boleh kita mengambil pengajaran bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau kita lihat setakat kita baca ini, bermula dengan mimpi. Kisah ini, perjalanan kisah Nabi Yusuf bermula daripada mimpi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian berlaku rancangan jahat daripada abang-abang dia kerana hasad dengki. Kemudian dibuang dalam telaga. Kemudian disembunyikan sebagai barang dagangan. Kemudian dijual dengan harga yang murah. Kita lihat takdir Allah untuk Nabi Allah Yusuf. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Yusuf sentiasa ingatkan Allah. Apa jua berlaku, dia bergantung kepada Allah. Ada setengah orang, dia hanya suka bergantung pada manusia. Dia lupa nak bergantung pada Allah. Dia cari manusia, dia ada masalah, dia telefon kawan dia telefon kawan dia sini, dia call lawyer, call macam-macam. Tapi dia lupa nak cari Allah Taala. Sumber segalanya. Apa yang sedih, tak apalah. Biasanya orang-orang kita bila dah habis, tak ada jalan dah, barulah nak solat ajak. Kan? Sepatutnya kita letak pasakkan dalam diri kita itu Allahus Samad. Allah tempat kita minta tolong dan bergantung sebagainya. Jom sama-sama kita hayati pula babak yang yang seterusnya. Ini menarik ni babak ni. Insya-Allah. Ya, mari kita tengok. Ayat yang ke-23 dan 32. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم
بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang bersama dengan Ustaz Tirmizi sebentar tadi ya, dalam bacaan yang penuh kesayuan, kerana kita perlu memahami tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat surah ini Ustaz ya, dalam keadaan sedih ya, dalam keadaan sedih Allah bagi surah ini ya, surah ini untuk apa? Untuk melihat betapa sedihnya Nabi Yusuf alaihi salam ya, dibuang dibuang oleh adik-beradiknya, kemudian dijual harga murah, pergi ke tempat yang selesa, ingatkan okey kan, dah dewasa apa sebagainya, rupanya kena lagi sekali. Ya, ingatkan dah handsome tu ya, dah handsome tu kira dah okeylah, dah ni rupanya kena lagi. Jadi bertimpa-timpa pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau zaman sekarang Ustaz ya, kalau bertimpa-timpa ni dah cakap dah, ya Allah ngapalah kena kat aku je kan ya. Ujian yang demi ujian demi ujian ya. Boleh lihat Ustaz, penonton dah tak sabar nak melihat apa sebenarnya apa ujian isinya, yang seterusnya apa Nabi ujian Yusuf ya. alaihissalam. Jadi dalam ayat ini ayat 23 tadi itu sebenarnya perempuan itu tinggal di rumahnya, maksudnya isteri kepada Al-Aziz itu menggoda dirinya. Istilahnya rawathu, iaitu suka kepada Nabi Yusuf. Dia ada keinginan dan dia kata marilah ya. Jadi Nabi Yusuf menyatakan ma'adallah ya, ma'adallah, aku berlindung dengan Allah. Ini adalah tarbiyah pendidikan daripada Nabi Yaqub ya, bila di-highlightkan tentang keimanan, tentang spiritual, maka bila berada dalam keadaan ini tak ada CCTV Ustaz. Kalau zaman sekarang ni mungkin ada CCTV ke apa kan. Zaman itu tak ada CCTV. Jadi kalau kita uslub Al-Quran, perkara-perkara yang fahsyat yang keji ni, Quran tak cerita secara detail sangat. Tak detail. Kerana Al-Quran ni cukup bila dia cerita warawadat, dan perempuan yang inginkan ke Nabi Yusuf, dia kata apa? Waqalat, dia kunci pintu rapat-rapat. Wa ghallaqatil abwab. Maksud dia kunci, tutup pintu rapat-rapat. Waqalat haytalak, dia kata Nabi Yusuf mari sini. Mari sini. Kalau bahasa kita hari ni, come on lah, come on baby. Kalau bahasa tafsir sebut waqalat haytalak, maksud dia halumma ilayya qad tahayyatu lak, marilah sini. Ini bahasa yang begitu menggoda. Sampai situ je Quran cerita. Itu je. Kemudian apa kata Nabi Allah Yusuf? Ma'adzallah. Inni akhafullah. Ditakutkan kepada Allah Subhanahu. Dan perempuan yang menggoda ni bukan perempuan yang sebarangan orang. Betul. Yang berpangkat, bangsawan. Kemudian yang cantik. Kata para ulama, kalau Nabi Yusuf terima sekali ajakan itu, Nabi Yusuf jauh daripada keluarga. Tidak ada muka yang bakal dicontek orang jauh, orang tak kenal. Jadi kalau lepas tu yang menggoda dia pula orang yang kaya, boleh cover dia, boleh backup dia. Betul. Tapi Nabi Allah Yusuf memang memperlihatkan bagaimana kenabiannya, pilihan Allah. Dan itu sebabnya tuan-tuan kalau tengok pada ayat 24 itu, walaqad hammat bih, maksudnya yang si wanita ni nak kepada Yusuf, wa hamma biha, sebenarnya Nabi Yusuf pun ada keinginan. Ini memang Allah highlightkan perkara ini untuk kita tahu bahawa sebenarnya dalam diri manusia ini memang dah ada perasaan itu. Tetapi apa yang berlaku? Rupa-rupanya laula an arra'a burhan rabbih, datang burhan. Burhan ini maksudnya adalah cahaya yang terang benderang. Maksudnya bukti yang terang benderang seperti cahaya matahari sehingga kan nampak kepada linasrifa anhusu wal fahsya, sehingga kan bila Nabi Yusuf nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, takut pada Allah, maka kesannya ialah dia terhindar daripada keburukan dan juga perkara keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, ini diberikan kepada hamba yang diikhlaskan, yang dilindungi, kerana perjuangan Nabi Yusuf dalam menghadapi cabaran hidup itu selalu ikhlas pada Allah. Inilah tuan-tuan yang perlu kita pasakkan dalam diri keluarga kita. Walaupun cabaran sosial ada, tetapi apabila ikhlas ini dibina, maka itu akan menyebabkan Allah menjaga kita. Dan lebih daripada itu ialah kita tengok seterusnya bagaimana kena tangkap kan. Yang si suaminya tadi itu tengok, kamu buat apa kan. Pada waktu itulah ada baby, ada bayi yang menerangkan, kalau daripada depan begini, daripada belakang begini, sehinggalah orang membawang. Sekali lagi membawang dia lagi ni. Pasal membawang ni Ustaz dia kerana cerita dah bersebar. Di kalangan pada ayat yang ke-30 itu benar. Mereka cakap apa? Qad syarafaha hubba. Kan.
Kamu ni dah kemaruk cinta ni. Kemaruk cinta. Dengan pembantumu sendiri. Ya. Maka dah tersebar dia punya cerita itu. Dia ni sesat yang jelas nyata kan, tersebar. Dan bila tersebar ini, yang si ini isteri kepada Al-Aziz ini, dia kata okey, mai sini, okey. Dia bagi pisau, bagi buah, kemudian dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan apa yang berlaku Ustaz? Rupanya mereka terpotong. Ya, mereka cakap hasya pada ayat yang ke-31, hasya lillah ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ni. Maknanya Nabi Allah Yusuf disuruh keluar oleh orang yang menggodanya, nak tunjuk kepada kawan-kawan dia yang tak percaya tadi, siapa Nabi Yusuf yang orang kata apa, diberikan kehansoman yang begitu hebat. Ya. Jadi sebabnya Ustaz ni bercakap tentang deria kita ni, kalau kita terlampau kagum pada sesuatu yang kita lihat, kita dengar, ya, kadang-kadang kita hilang sakit kita. Macam mereka ni, dia terhiris tu, benar, terhilang. Kalau tengok pada ayat ni dia kata apa? Apabila mereka melihat Yusuf keluar, diberikan pisau kepada orang-orang yang hadir ketika itu, pertemuan ketika itu, sebelah pisau, kemudian dipanggil ukhruj alaihim, keluar Nabi Yusuf, nak dipertontonkan kepada sekalian perempuan-perempuan ni. Falamma ra'ainahu akbarnahu, tak kala mereka melihat Nabi Allah Yusuf, akbarnahu, mereka terlalu hebat sehingga disebut waqatta'na. Ada sabdu situ, kalau qata'na potong sekali, kalau waqatta'na maksud dia qat'i, maksud dia potong banyak kali. Betul-betul ni. Kerana takjub kepada ciptaan Allah. Lalu kata waqul, ini bukan manusia ni. Macam kita juga, kalau kita nampak pelik sangat orang kita, ini bukan manusia ni, ini malaikat ni. Mereka kata ini bukan manusia ni, illa malakun karim, ni malaikat ni. Nak kata hebatnya cintanya Nabi Yusuf. Itu sebabnya pelajaran yang boleh kita ambil tuan-tuan di rumah ialah apabila kita ini kalau katakan terkagum sangat pada sesuatu, sakit hilang. Kalau kita kagum sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kagum sangat kepada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita kagum sangat pada mukjizat daripada Al-Quran, apa kesannya Ustaz? Hilang sakit kita, insya-Allah Allah akan memberi syifa. Allah akan memberi ubat kepada, mungkin ada di kalangan tuan-tuan di rumah yang sakit, ataupun ada saudara yang di frontliners, memang mereka berhempas pulas, ya, memang sakit tetap sakit, tetapi kalau kita selalu mendapat sesuatu yang hebat daripada Al-Quran, kalau katakan tadi mereka nampak cantik sangat itu, tak terasa terpotong, tetapi kalau kita dapat sesuatu yang cantik sangat daripada Al-Quran, macam Ustaz baca sebentar tadi, masya-Allah Ustaz, ya, terima kasih, jazakumullah khair, kita akan terhibur, ya, kita akan mendapat ubat daripada perkara ini. Jadi mari sama-sama tuan-tuan, ini kita akan ikuti lagi babak seterusnya. Apakah yang akan berlaku, ya? Nabi Yusuf nak ke mana selepas itu? Adakah Nabi Yusuf yang benar ke, ataupun akan berada bebas ataupun ke penjara? Itu yang kita akan sambung esok Ustaz, ya, insya-Allah. Jadi atas dasar itu kita berhenti dahulu sampai ayat 32 ini. Kita nak sama-sama mengambil pengajaran, ya, paling kurang 3 perkara yang kita dah bincang sebentar tadi. Yang pertama ialah awal daripada ayat yang ke-4 hingga 6, kita mengambil komunikasi dengan anak. Ya, kita banyakkan komunikasi dengan anak, ibu, ayah yang di rumah. Inilah peluang, ya, duduk kat rumah Ustaz, ya, untuk kita komunikasi. Dan komunikasi itu bina keyakinan dan lihat potensi anak ke depan, ya, dalam hal agama. Kalau nak jadi engineer yang baik, yang ikhlas. Kalau lawyer, kalau katakan dia menjadi hamba yang betul-betul berpotensi ke depan. Pasakkan potensi tersebut. Okey. Yang pertama. Yang kedua, jangan dengki dan menipu, ya. Anak-anak yang ada ataupun staf di pejabat ke, kadang-kadang pasal bos sayang kepada salah seorang, kan, walaupun relatif sayang ataupun tak sayang ini, jangan dengki dan menipu kerana ia akan makan diri. Kisah ini nanti kat ujung nanti itu ada ceritanya Ustaz, ya, tapi nama pun cerita kan, dia tak habis lagi ni, tapi kita ambil pelajaran dulu. Dan yang ketiganya, bina iman dalam diri anak agar dipelihara Allah dari masalah sosial. Seperti mana Nabi Yusuf tadi berkata, ma'azallah, ayah dah tak ada dah, mak dah tak ada dah, adik-beradik keluarga semua dah jauh, tetapi kerana sudah bercakap dengan baik, ya, si ayah bercakap dengan baik, memasakkan potensi keimanan dalam dirinya, legasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, maka anak itu ingat, ya. Kadang-kadang mungkin satu nasihat itu dipegang oleh anak kita. Jadi mari kita sama-sama kita doakan
agar keluarga kita Ustaz ya dipasakkan dengan iman dalam kita sedih, dalam kita sakit. Allah berikan kekuatan terutama bagi semua yang berada di frontliners ya, yang ada keluarga yang terlibat dengan COVID-19. Kita doakan bersama Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء وشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا حي يا قيوم. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau rahmatilah diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau peliharalah kami dan negara kami, ya Allah. Lindungilah hamba-hamba-Mu ini, ya Allah, yang kerdil ini dari segala musibah. Dan Engkau jauhilah kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa, ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah wabak ini, ya Allah. Kau angkatlah wabak ini, ya Allah. Ya Allah, Kau jauhilah wabak ini daripada kami, ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah Engkau bebankan kami kepada kami yang tidak mampu, ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami segala musibah, perlihatkanlah kepada kami segala hikmah yang berlaku di antara musibah ini, ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah segala-galanya, ya Allah. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Ya Allah, Kaulah Tuhan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Kepadamu lah kami berserah segala-galanya, ya Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dengan bacaan doa sebentar tadi untuk kita sama-sama memohon pada Allah diberikan cahaya iman, diberikan cahaya untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wanita di Mesir itu dia kata hasya lillah, Allah masya-Allah ya, hasya lillah, ini sempurnanya Allah. Dia pandang pada manusia maksudnya, tetapi moga-moga bagi tuan-tuan bila kita mendapat al-Quran, kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kemampuan untuk kita melihat kebesaran-kebesaran Allah sehingga kan kita sentiasa merasakan Allah pada setiap masa, melihat burhan ya, melihat cahaya yang terang benderang untuk memimpin hati kita dalam kesakitan, dalam kekurangan, dalam serba-serbi tak cukup, tetapi sebenarnya Allah Maha mencukupkan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kita bertemu lagi pada hari esok insya-Allah pada